Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Bual Konti. Bukan sembang biasa pada malam ni, kita bukan sahaja nak sembang-sembang kosong, tapi kita akan berbicara tentang seni warisan persada dunia. Kita akan bersama dengan dua figura hebat pada malam ni untuk bercakap mengenai warisan negara yang sebenarnya bukan sahaja merangkumi. Biasanya kita tahu tentang bangunan bersejarah, kita hanya memberi fokus kepada tarian tradisional dan sebagainya, tapi ramai yang tertinggal mengenai seni mempertahankan diri, iaitu silat. Dan pada malam ni kita akan bersama dengan Pengerusi Sekretariat Silat Aliran Buah Pukul. Siap, betul tak? Macam ni Siap, kita akan bersama dengan Profesor Ajong Dato' Kapten Jaafar Lamri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mimi. Boleh tak Prof ceritakan sedikit perbezaan jenis silat aliran buah pukul dengan silat-silat lain? Apa keistimewaan silat buah pukul ni, Prof? Terima kasih, Mimi. Silat ni semuanya baik sebenarnya. Tidak kira apa alirannya, semuanya baik. Dan yang penting adalah untuk kita belajar dengan tekun setiap aliran tu dan menghayati dia. Selalunya dalam silat biasa dia ada murni dan maknawi. Dia ada bunga dan dia ada buah dia. Dia ada lembut, dia ada kerasnya. Tetapi di silat aliran buah pukul, kita tekankan maknawi, tidak ada bunga. Permainan kita kebanyakannya semua terus kepada pukul dan buah. Jadi tarian dia kurang. Dia bukan untuk persembahan. Seni mempertahankan diri jarak dekat. Menggunakan anggota yang kita ada. Kita menggunakan senjata 8. Dalam buah pukul ni kita diajar senjata 8. Maknanya senjata yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. 2 tangan, 2 siku, 2 lutut dan 2 kaki. Jadi selalu kita nampak kan silat biasa ada bunga dan sebagainya, tapi buah pukul ni mungkin satu elemen silat yang ramai yang tak familiar lagi. Apa ciri-ciri keistimewaan buah pukul yang mungkin ramai yang tak tahu selain daripada apa yang dikatakan Prof tadi? Mungkin boleh diperincikan, Prof. Pengamalnya kalau nak dikira dalam kalau dibandingkan dengan katakan gayung, cekak tu beratus ribu, tidak. Kita niche. Orang-orang tertentu yang faham tentang buah pukul ni hanya belajar buah pukul, dan dia agak keras. Permainan dia keras macam karate, macam taekwondo, dia keras. Jadi latihan dia pun keras. Jadi perbezaan dia maknanya dia memang pada zaman dulu ilmu ni digunakan oleh pejuang-pejuang, panglima-panglima perang. Memang digunakan untuk peperangan. Orang-orang raja gunakan buah pukul ni untuk peperangan dalam jarak dekat. Jadi kita gunakan tangan kita, kaki kita, anggota kita untuk bertempur. Jadi dia sangat relevan sebenarnya masa kini kan. Sebab masa kini bila kita keluar ke mana-mana, kita tak boleh bawa senjata. Jadi senjata yang ada pada kita sebenarnya ada di diri kita sendiri. Baik, lepas ni saya pun akan start lah mula belajar buah pukul ni kan. Silat ni pun telah mendapat pengiktirafan Badan Dunia di bawah kategori representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO. Jadi apa kesan daripada pengiktirafan ni, Prof? Saya ingat itu satu pencapaian yang sangat baiklah untuk negara kita. Tetapi yang pentingnya bila kita telah diangkat, silat kita telah diangkat kepada tahap UNESCO, non-tangible heritage. Jadi kita kena lagi kuatkan aktiviti kita untuk pastikan silat kita ni terus berkembang, dijaga, terutama keaslian dia kan. Dan kita kena lagi aktif lah, sebab bila kita kata non-tangible heritage ni adalah heritage yang hendaklah dipraktikkan, bukan saja untuk simpan ataupun tidak. Maknanya dari generasi ke generasi hendaklah dipraktikkan, diturunkan. Dan silat buah pukul ni satu unik dia, kalau kata asal dia daripada Mersing dulu, di Kemang Mersing. Jadi kalau di Mersing dulu, kita mula 1897, Awang Daik dan juga Pak Long Ayasin, guru yang dia ajar, yang mula-mula belajar daripada pengasasnya Syed Abdul Rahman Yunan. Jadi dimulai daripada 1897 tu, daripada generasi ke generasi diturunkan. Jadi kalau datuknya guru buah pukul, anaknya akan guru pukul, cucunya pun belajar buah pukul sampai ke cicit. Dia tidak diajar pada orang luar. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita lagi terbuka dan kita mengajarlah di seluruh. Jadi sebab itulah silat ni sekarang berkembang di seluruh negara kan. Jadi itu pentingnya bila kita diiktiraf sebagai UNESCO, kita tak boleh duduk diam, kita kena kerja lagi kuat angkat dan supaya silat ini
terus diterima bukan sahaja di Malaysia seluruh negara tapi di antarabangsa. Kita lihat sekarang silat ini perlu kita perluaskan lagi untuk kita pastikan lebih relevan dan diterima rakyat. Jadi apa usaha yang dilakukan aktivis silat aliran buah pukul dalam memastikan bahawa kita dapat menghalangi cabaran global dan masa sama mengekalkan warisan silat ini supaya tak pupus dan masih relevan? Jadi kita aktivis silat, kita pentadbir warisan dan negara sendiri kena angkat, kena bantu guru-guru ni. Bila kita tengok guru-guru yang aktif, yang mengajar ni, kita kena bantu dia itu. Bantu dari segi kewangan, bantu dari segi peralatan, motivasi, pentadbiran. Sebab itulah kita tubuhkan SIAP ni. Macam SIAP ni kita ada lebih kurang 30 lebih ahli kan. Jadi kita gabungkan semua ni yang kecil-kecil ni kan, supaya kita dapat bantu antara satu sama lain. Itu je cara kita nak hidupkan balik kita punya warisan. Dan kita kena berbincang dengan guru-guru lama supaya aliran ini tidak selampau kata orang tu rahsia. Kalau selampau rahsia kita akan pupus kan. Kita nak popularkan lah silat ni, kita popularkan supaya it's a trend, Kalau budak-budak muda kata ni, kalau tak ada belajar silat macam tak work lah kan. Jadi kita sampai kena bawa sampai situ kan. Untuk pastikan another 150 years silat ini akan terus berkembang dan sampai ke luar negara. Alhamdulillah silat buah pukul ada gelanggang di London ya. Jadi kita dah ada di London dan dia ada di Eropah. Apabila kita dah menerima pengiktirafan daripada UNESCO ini, adakah ini satu petanda positif atau signal bahawa seni silat ini boleh dipertandingkan di Olimpik? Jadi apa cara untuk kita pertandingkan, melobi acara ini di Olimpik, Prof? Kita tengok sukan-sukan dia tu tak ada beza pun dengan sukan yang kita silat ni sebenarnya. Kalau kita tengok judo, kita tengok taekwondo, kita tengok karate kan. Dulu dia pun semua permainan di kampung-kampung dia negeri dia orang. Tapi bila mereka dapat popularkan dan dibelajar oleh seluruh negara, terutama negara yang maju dalam masa ini. Kita pernah adakan perjalanan silat di Rusia, di Eropah, di Amerika kan. Jadi dah ada, tetapi untuk sampai kepada matlamat kita supaya satu hari sampai ke Olimpik, kita kena kerja keras lah. Bukan saja kita, terutama satu dalam negara, kita kena double up. Walaupun kita sekarang ada banyak persatuan-persatuan, kita ada pesaka, kita ada silat olahraga macam-macam, tapi kita masih belum sampai. Kepelbagaian ni kita kena bawa, kita satukan supaya kita kuat. Dan supaya dalam media-media pun kita selalu ditengahkan macam ni sekarang kan. RTM bagi ruang untuk kita cerita pasal silat. Silat is not benda yang backward tau. It's a very forward looking. Dalam silat ni, bila kita belajar silat ni sebenarnya, dia adalah satu cara kehidupan, strategic planning kan, using of your resources, internal, external, semua dia belajar dalam tu. Tapi how kita nak sama-sama terangkan kepada anak muda, pergi silat ni setrend Kalau kita tengok sekarang ni, Mimi kita tengok, kalau dulu kalau ikut dakwah pergi tabligh tu orang kata apa ni kan tapi sekarang ni dah jadi trend. Semua artis-artis ikut ikut pendakwah begitu. Kenapa? Kerana mereka dia usaha. Orang-orang yang pendakwah ni usaha ke depan and they take the challenge. They take the current challenge. Jadi kita silat pun kena bergerak macam tu. Kita kena masyarakatkan silat tu. Selain kita mempromosikan silat ni sebagai satu bentuk sukan kan, ia juga boleh kita tengahkan dalam pencitraan di drama, filem dan sebagainya. Tapi sebenarnya sekarang ni kita lihat banyak pula drama ataupun filem menggunakan elemen barat, kickboxing, taekwondo dan sebagainya untuk berlawan. Tapi sebenarnya mereka lupa bahawa silat ini pun salah satu bentuk seni mempertahankan diri di Malaysia sendiri. Silat ni sebenarnya sangat hebat dan diiktiraf oleh orang luar. Mak Saleh pun iktiraf. Sebab tu dalam buah pukul ni ada murid kita yang daripada London datang sini bayar sendiri belajar. Yang daripada Amerika pun datang ke Malaysia belajar. Cuma kita je tak tahu. Sebab apa dia datang sini dia belajar silat kata. Kenapa dia belajar? Sebenarnya silat ni satu permainan, pencak silat ni satu ilmu yang sangat fatal dan sangat tajam dan seninya sangat tinggi. Jadi kalau kita masih lagi pada drama-drama ni, masih lagi sekarang ni ada kurang sikit lah. Saya tengok ada lah mula-mula masuk ilmu silat kan dalam sebagian drama. Kalau dulu nama silat tapi yang keluar pangku. Yang ada pada kita, warisan kita beratus tahun adalah peninggalan orang-orang lama kita, silat. Sebab silat ni dalam diri kita sebati tau. Dia bukan saja luaran, dia dalam. Dia mengajar kita jadi insan yang baik.
dia mengajar kita supaya istiqamah, kan, hormat pada orang tua, kan, become a caring society. Dalam Islam nombor satu, dalam masyarakat nombor satu, hubungan dengan orang lain pun nombor satu, kan. Dan kita bila bersilat ni tidak akan benarkan orang pijak diri kita. You want to be in trend boleh. Saya belajar di London, saya belajar di Australia. Kenapa saya balik, saya boleh perjuangkan silat lagi? Saya dah travel satu dunia saya dah tengok, sebab saya dalam bidang kapal kan, saya pergi satu dunia. Masa remaja saya satu dunia saya pergi. Tapi bila saya balik ke Malaysia, saya sangat proud dengan Malaysia. Saya sangat bangga dengan negara saya sangat bangga dengan dengan kita seni kita. Jadi saya fikir kalau tak kita, siapalah perjuangkan ni. Tetap begini. Siap. Ya. Baik Prof, mungkin apa yang nak dikatakan kepada generasi muda yang belum nak mengenali silat dengan lebih dalam, apa yang boleh dikatakan kepada mereka dan nak memujuk hati-hati ini untuk mendekati kepada seni warisan kita, iaitu silat itu sendiri? Hidup tu dia ada prinsip, kan, dan kita kena percaya kepada diri kita sendiri, warisan kita sendiri. Ada seorang student kita di London, nama dia Daniel lah. So saya pun tanya dengan dia, kenapa yang awak nak belajar buat pukul ni kan dia? Dia kata sebenarnya, do you know, sir, dia, when I learn buat pukul, I'm more disciplined, I work very well, my boss like me, I got promotion. Kita hormati permainan lain, karate ke, taekwondo ke, kungfu ke, apa ke, bushido ke, apa kita tu. Tapi jangan tolak warisan kita. Sampai kita akhirnya dapat merdeka, kita kena ingat Tok Bahman, kena ingat Tok Kilau, kan. Jangan kita ingat semua yang yang glamour-glamour aja yang keluar di buku-buku, kan. Yang tak keluar di buku Maharajalela semua tu, kan. Kita kena ingat, bukan dia orang ni lah sebenarnya yang istiqamah memperjuangkan ni. Kita nak bangga apa kalau kita dah tidak ada warisan, tidak ada Melayunya dalam kita. Macam kata TMJ lah. Kalau cakap Melayu pun nak slang orang putih, sedangkan dalam darah pun tak ada orang putih setitik, yang dia ada darah orang putih pun cakap Melayu. Apa itu warisan kita. Macam Mimi lah, kan. Walau apa pun mesti kenal silat, apa pernah belajar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Prof di atas kesudian berkongsi dengan kita pada malam ni, dan saya sendiri secara peribadinya tersentuhlah dengan apa yang dikatakan oleh Prof untuk lebih meletakkan jati diri itu dalam diri kita dan menerusi seni silat di Malaysia sendiri. Dan apa yang saya dapat pada malam ni iaitu untuk memasyarakatkan silat itu bukan saja di Malaysia, bahkan di global. Terima kasih banyak Prof di atas kesudian bersiaran bersama dengan kami. Kita akan kembali selepas ini dengan tetamu seorang lagi pada malam ni berbincang tentang seni warisan di Persada Dunia. Assalamualaikum Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Baik, kembali menyaksikan Bola Konti Bukan Sembang Biasa. Tadi kita dah bercakap mengenai seni mempertahankan diri silat, tapi pada ketika ini saya akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup disegani dan dikenali dengan nyanyian-nyanyian lagu rakyat. Apatah lagi lagu-lagu seperti Seloka Pak Pandey, Lemak Manis dan banyak lagi. Dan untuk itu jom kita welcome Abang Roslan Madon. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Anak Saripan, bapak saya. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, hai Mimi kita. Apa khabar Mimi? Khabar baik bang. Assalamualaikum. Baru nak bagi salam kan. Teruklah Syamil ni. Sihat ke bang? Sihat alhamdulillah. Baik bang. Tapi stres lah, COVID ni tak boleh nak keluar. Betul bang. Sekarang lah boleh sikit-sikit kan. Baru kita dah lama tak menyaksikan persembahan-persembahan berbentuk kebudayaan dan kesenian ni bang kan. Dan sekarang alhamdulillah kerajaan dah membenarkan untuk aktiviti konsert dan sebagainya persembahan. Dan ini mungkin menjadi antara satu titik mula untuk kita lebih mengembangkan lagi seni budaya kita, bukan saja di Malaysia bahkan di peringkat antarabangsa. Bang, bercakap mengenai lagu-lagu rakyat ni, kita dah tahu seperti lagu-lagu yang saya katakan tadi, Lemak Manis yang abang nyanyikan, Seloka Pak Pandey, Menghilir di Sungai Pahang, pernah menjadi hits dan popular dan telah pun mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana peluang tu hadir dan apa signifikannya kepada abang sendiri? Okey, rezeki lah Mimi sebenarnya. Saya pun dihubungi oleh Kedutaan Indonesia sebenarnya ya. Untuk satu pertandingan di Ryazan, Rusia. Kan, pertandingan lagu-lagu rakyat disertai oleh 53 negara tak silap saya ya, 53 negara, dan masing-masing menghantar video masa tu. Sepatutnya pertandingan ini diadakan secara langsung sebenarnya kan. Video tu sebagai penyertaan kita dulu pun. Dia akan lihat daripada video itu, kemudian dia akan panggil kita buat persembahan langsung di sana lah. Tapi oleh kerana pandemik ni, mereka terus menilai daripada video yang kita hantar tu ni. Jadi saya pun tak tahu, tiba-tiba datang satu sijil, sertifikat dihantar kat saya, diploma laureate of the second degree, maksudnya untuk keputusan tu lah. Macam tu saya pun dah dapat sijil, maksudnya dia terus nilai daripada video tu. Lah kan, video dan saya dia macam ni Mi, sebenarnya yang dapat degree ni, first degree, second degree, third degree ni, mereka diundang sebenarnya untuk buat persembahan pada 25 September ni di Ryazan kan. Okay. Tapi kita boleh buat pilihan sama ada nak pergi atau tak, sebab kan keadaannya tak menentu lagi kan. Macam tu lah. Jadi tengok keadaan lah. Yelah, tapi tahniahlah bang atas pengiktirafan tu. Jadi macam mana, boleh tak abang ceritakan minatnya untuk terus menyanyikan lagu-lagu rakyat? Dari mana titik mulanya tu? Saya bermula pada tahun 81 lah Mimi. Lama dah masa tu. Mimi pun kecil lagi kot. Tak lahir lagi bang. Kan. Kemudian saya mula menyanyi, sebenarnya menggantikan Datuk Arifin Said masa tu. Datuk Arifin Said ni terkenal dengan penyanyi lagu rakyat di Pahang masa tu kan. Dia tak dapat hadir pada majlis tu agak berprestige. Saya menyanyi. Lepas tu saya kata bestlah lagu rakyat ni. Jadi sejak tu saya mula menyanyi. Dan masa tu saya banyak terlibat dalam kegiatan belia. Masa tu saya pergi ke Singapura buat persembahan, ke Korea, Jepun dan sebagainya pada era itulah. Masih bertahan sehingga ke hari ini. Dan saya juga difahamkan bahawa abang ada dapat peluang kan untuk mewakili Malaysia pada konsert gala bersempena dengan Forum Antarabangsa Bandar Purba kali keempat di Ryazan Regional Philharmonic Rusia 25 September nanti bang. Jadi apa persiapan dia dan apa yang istimewanya untuk persembahan nanti? Kemungkinan besar lah Mimi saya tak pergilah Mimi. Kemungkinan besarnya begitu. Sebabnya keadaan pandemik ni, saya tak dapat lagi garis panduan SOP-nya macam mana kan. Sedangkan semakin hampir dah sebenarnya, 25 tu dah dekat sangat. Tak lama dah ni. Buatnya kena kuarantin 2 minggu kan. Besok balik kena kuarantin lagi, susah tu kan. Tapi saya dah bersedia dengan video klip yang baru. Saya sedang cuba nak buat satu video klip yang baru. Saya dah beritahu pada urus dia di sana. Kalau saya tak dapat hadir, kita akan hantar video klip tu untuk slot in dalam malam gala tu lah. Kenapa abang masih lagi memperjuangkan lagu-lagu rakyat, seni warisan ni di peringkat antarabangsa? Dan sekarang banyak orang lebih fokus kepada keuntungan. Tapi mungkin bagi abang sendiri tak ada pun berfikir seperti itu. Komen abang bagaimana?
Okey, betul sangat betul ini. Sebenarnya lagu rakyat ni dia dari segi ekonomi saya sendiri kan. Dia tidak memberi pulangan ekonomi seperti kerjaya lain. Kan saya pun ada banyak kerja lain. Saya juga terlibat dalam pengarahan filem, drama TV dan sebagainya, juga kegiatan-kegiatan seni persembahan lain yang memang itu secara profesional lah. Tapi oleh dia macam ni Mimi, masa saya mula-mula buat persembahan di KL dulu di dekat Sogo tu, dulu Sogo tu tak ada tu. Tapak Sogo tu ada pentas rakyat. Jadi saya menyanyi dengan Allahyarham Tan Sri SM Salim tau. SM Salim ni dia pesan kat saya, Lan, kau kena teruskan lagu-lagu macam ni. Dia kata tak ada orang nak memperjuangkan lagu rakyat ni. Jadi saya pegang kata-kata itu atau pesanan itu sampai sekarang lah Mimi. Saya rasa dia seorang tokoh kan. Tentulah bila dia berpesan itu sesuatu yang dia melihat lebih jauh ke depan lah barangkali gitu. Jadi saya pegang kata-kata itu sampai sekarang. Saya masih saya masih memperjuangkan lagu-lagu rakyat ni. Alhamdulillah lah. Okay, bercakap mengenai perjuangannya abang, mungkin abang dilihat sebagai satu figure yang akan mempertahankan seni muzik lagu-lagu rakyat. Jadi untuk kedepannya bagaimana pula? Adakah abang dah mula menyuntik elemen-elemen kesenian itu kepada mungkin generasi, kepada anak-anak abang, mungkin kepada pelajar-pelajar yang sekarang sedang ke arah itu abang? Okey, sebenarnya memang usaha itu telah saya lakukan banyak kali, tetapi saya tak malulah mengatakan bahawa saya gagal untuk melahirkan anak muda yang betul-betul minat atau boleh menyanyikan lagu-lagu rakyat ni. Sebab pertama barangkali ya, dia tidak berada dalam aliran perdana. Jadi kan jadi bukan lagu pop, rock dan sebagainya. Jadi susah sedikit lah. Tapi lagu rakyat tu bercerita tentang sejarah, tentang hal-hal berkaitan dengan kehidupan, budaya, agama dan sebagainya. Jadi lirik dia tu tidak begitu-begitu saja dia lirik tu ada. Kalau lagu lirik tu bertemakan cinta pun menggunakan pantun-pantun yang sangat tinggi nilainya. Jadi untuk menyampaikan lagu rakyat tu dia ada satu kaedah yang kalau tidak betul-betul dia tak capai lah. Cakap mengenai penghasilan lagu-lagu rakyat kan, kalau dulu kita tahu antara nama-nama besar yang menghasilkan lagu-lagu Melayu asli seperti Tan Sri SM Salim, kita ada Arwah Pak Ngah dan sebagainya. Abang sendiri merupakan antara mereka yang berjuang, bekerja keras untuk memastikan lagu-lagu rakyat ini mendapat tempat di hati masyarakat. Tapi sekarang kita lihat je sambutannya tu sedikit hambar, mungkin tak ada yang nak meneruskan perjuangan ini. Bagi abang sendiri, bagaimana kita nak pupuk semangat suka akan lagu-lagu asli ni, dan juga bagaimana kita nak melahirkan lagu-lagu yang lebih berkualiti dalam masa sama ada roh lagu-lagu rakyat tu abang? Macam saya, kebetulan saya memang freelance, saya memang penggiat seni sepenuh masa. Tapi kalau bagi orang yang ada kerja dan sebagainya, mungkin barangkali mereka terpaksa tinggalkan kerja sebentar, jadi mengganggu kerja mereka. Sedangkan lagu rakyat ni tidak memberi pulangan kepada mereka. Barangkali dari segi ekonomi begitu. Tapi saya lebih kuat mengatakan kecenderungan itu jugalah. Kecenderungan itu atau kesedaran bagaimana apakah lagu rakyat ini boleh sebenarnya menjadi satu genre yang mendominasi seni budaya tanah air. Itu satu perkara yang penting. Jadi saya fikir ginilah Mimi, secara peribadinya saya barangkali sudah hampir selesai lah kerja saya, tapi saya serahlah kembali kepada masyarakat, terutama golongan muda. Adakah mereka ingin meneruskan, sebab ini adalah warisan kita ataupun kesenian tradisi, warisan bangsa kita lah, macam tu. Bang, adakah abang rasa sudah tiba masanya untuk muzik-muzik ataupun lagu-lagu rakyat ini bergerak seiring dengan peredaran zaman, dengan kemudahan teknologi terkini seperti media sosial, macam saya katakan tadi, menggunakan platform seperti TikTok, Facebook dan sebagainya, untuk kita terjemahkan lagi karya-karya lagu-lagu rakyat ni di mata dunia, dan juga dalam masa sama kita nak pupuk rasa cinta masyarakat kepada lagu-lagu rakyat ni bang? Kita tidak boleh menolak teknologi. Teknologi akan datang berterusan ke dalam rumah kita, ke dalam hidup kita kan. Hari ini kita ada TikTok segala macam. Mungkin 10-20 tahun ke depan akan ada lagi teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi saya fikir kita mesti mengambil kesempatan itu, mengambil kesempatan itu untuk menggunakan segala macam aplikasi tersebut, dan kita boleh menonjolkan lagu rakyat melalui aplikasi tersebut. Sebab dengan secara tidak langsungnya kita boleh membuat promosi secara tanpa berbayar, maksudnya percuma saja melalui
YouTube, TikTok dan sebagainya. Kan? Abang pernah terfikir tak Betul. sekiranya nanti diberi peluang untuk dalam mana-mana rancangan TV ataupun filem untuk mengetengahkan lagu-lagu rakyat ni dan bekerjasama pula dengan pengarah-pengarah hebat seperti contoh macam Muhammad Khalid ke, ada suntik-suntik elemen tu. Mimi, sebenarnya RTM saya di peringkat awal dulu memang ada buat persembahan di RTM dalam rancangan Anjung Budi tak silapnya kan? Okay. Anjung Budi, TV3 juga pernah dulu. Dalam filem sebenarnya Mimi saya dah diundang dalam filem Kimchi untuk awak, untuk nyanyi lagu Lemak Manis ni. Okay. Dan juga dalam filem Dr. Dukun Dani arahan Sabri Yunus. Baik, terima kasih kepada Abang Roslan di atas perkongsian. Dan bila kita dengar apa yang Abang kongsikan tadi, sebenarnya kita harapkan dengan menonton rancangan Bola Konti pada malam ni lebih ramai hati-hati yang terusik untuk kembali mendengarkan lagu-lagu rakyat yang sebenarnya memiliki maksud dan lirik-lirik yang cukup bermakna buat kita semua. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Roslan, kepada penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni. Dan sebelum kita tinggalkan anda dalam Bola Konti, kita nak dengar persembahan sikit daripada Abang Roslan menutup tirai Bola Konti pada malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom kita dengarkan Abang Roslan. Abang di hulu, adik di Kuala, Tuhan nyut rindu dalam perahu.